Okey, baiklah, kita punya penceramah telah join team. Sekarang sebelum kita mulakan slot kita seterusnya, saya akan memperkenalkan sedikit tentang penceramah kita pada hari ini. Baiklah, nama beliau ialah Saiful Nizam bin Abdul Ghani. Beliau mempunyai ijazah Sarjana Muda Komunikasi Massa dalam Perhubungan Awam di UiTM. Beliau kini menjawat jawatan sebagai Timbalan Pengarah Pusat Komunikasi Korporat UKM. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput Encik Saiful Nizam untuk memberikan ceramah. Majlis mempersilakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua. Boleh dengar suara saya? Boleh. Boleh. Jelas ke? Jelas. Terima kasih kepada Persatuan Pematra yang sudi menjemput saya untuk bersama-sama pada tengah hari ini. Dah tengah hari. So saya akan sedikit berkongsi tentang pengurusan acara dan protokol majlis rasmi lah, untuk panduan kita semua. Siapa Presiden Persatuan ni? Ada? Saya Presiden Persatuan FKB. Okey, tahniah kepada Puan Cik Presiden lah, atas kejayaan menganjurkan program ini dan juga terima kasih kerana sudi menjemput saya untuk bersama pada pagi ini lah. So dalam ni kita ada berapa orang? Ada dalam 50 orang. 50 orang. Semua daripada Fakulti Kejuruteraan lah? Betul. Okey. Ada penasihat ke dalam ni? Tak ada? Syarah tak ada? Penasihat hari ni dia tak ada. Maybe esok dia akan ada esok. Okey, saya akan menyampaikan ceramah ni sehingga pukul jam 12.40 kan? Ya, apa dia? Maaf tak dengar. Ceramah saya ni sampai jam berapa? Ceramah Encik sampai pukul 12.40. 12.40. Lebih kurang dalam 1 jam lah saya akan bersama saudara-saudari. Sekiranya ada pertanyaan boleh terus bertanya sebab kita masa yang agak suntuk, dalam 1 jam ni saya akan cuba cepatkan saya punya ceramah lah. Kalau slide yang saya bagi ni biasanya slide ni memakan masa lebih kurang dalam 3 jam, tapi kerana saya diberi masa 1 jam je, saya akan cepatkan slide inilah untuk panduan kita bersama. Dan bagi memudahkan lagi saudara-saudari boleh bertanyalah kepada saya, sama ada melalui chat ataupun terus interrupt saya lah semasa saya menyampaikan ceramah inilah, kan. Okey, boleh saya teruskan Rustia? Boleh, Cik. Okey, terima kasih juga kepada Rustia yang sudi share slide saya sini. Sebab saya dalam minggu ni saya punya line kat rumah, saya sekarang berada di rumah. So line saya kat rumah ni memang teruk sikit lah. Kadang-kadang dia boleh terputus tiba-tiba. Tak tahulah kenapa, mungkin saya punya router ni ada masalah kot. Okey, next. Next. Saya cuba cepatkan saya punya ceramah ni. Okey, ini sebagai panduan lah. Itu acara bermaksud satu aktiviti dirancang sistematik oleh individu atau beberapa individu sebagai satu persembahan, majlis, seminar, pertunjukan atau pertandingan terbatas fungsinya dan dia ada mencapai satu objektif. Yang penting tu, yang saya nak tekan kat sini adalah objektif.
So apa yang kita buat, apa saja acara yang kita buat, kita pastikan kita mempunyai objektif yang jelas lah, kan. Tanpa objektif, kita akan mengarut lah program yang kita buat tu. So mungkin jadilah biasa kita tengok program 3 in 1, 4 in 1, so itu menyebabkan objektif kita lari lah. Dan dari segi jemputan media pun, kalau program ni terlampau banyak acara dalam satu acara, so itu satu yang tidak elok lah untuk jemputan media, sebab nanti media nak fokus media tu tak ada, kan. Itu dah satu keburukan lah. So yang penting bila kita meletakkan satu acara tu atau satu program yang kita nak anjurkan, pastikan objektif kita jelas, apa yang kita nak capai, kan. Okay, next. Next. Okey, protokol amalan suatu majlis, amalan dan protokol adalah dalam suatu majlis bertujuan meletakkan penghormatan yang diberi. So apa yang kita buat, apa yang kita jemput, utamanya tamu kehormat yang kita jemput, kita pastikan bahawa kita yang tetapkan. Kalau kita jemput PM, so protokolnya ada. Kalau kita jemput Raja-Raja Melayu, protokolnya ada. So kita sendiri yang tetapkan, sama ada kita sendiri bersedia untuk menanggung protokol yang besar atau protokol yang kecil terpulang kepada kita, kan. Kalau kita jemput menteri, ada protokolnya lah, kan. Kalau kita jemput WC pun ada protokolnya yang perlu kita patuhi. So dan juga tetamu-tamu yang lain, bukan sahaja perasaan yang kita jemput, tapi juga perlu protokol sebab kita jemput orang, kita mesti layan orang dengan baik lah, kan. So mungkin dari segi protokol, makannya macam mana, sambutannya macam mana, ucapannya macam mana, kan. Itu perkara-perkara yang perlu kita hadapi. So semakin tinggi orang yang kita jemput, semakin tinggilah protokol yang terpaksa kita pakai, Okay, next . Next. Okay, next. Next lagi. Peringkat-peringkat majlis rasmi, kita ada peringkat negeri, peringkat persekutuan, peringkat istana, peringkat antarabangsa, peringkat agensi. Yang biasa kita amalkan peringkat agensi lah, Kementerian Jabatan Bahagian Organisasi dan sebagainya lah. Mungkin saudari peringkat persatuan lah, iaitu Persatuan Pematra, kan. Dan juga mungkin di peringkat fakulti. Dan mungkin juga program yang saya anjurkan tu peringkat UKM lah, kan. Next lah. Ini elemen-elemen protokol yang perlu dilihat, kan. So saya tak akan bagi semua ini sebab kalau saya bagi ini memang masa 1 jam memang tidak cukup lah bagi banyak benda. So next ya. Next lagi. Okey, ini yang saya akan terangkan. Ada 16 perkara. Saya ada bagi nota kan kepada saudara Wong, kan. Saudara Wong ada distribute nota tu kepada semua kan? Belum lagi, tapi kami akan bagi. Okey, terima kasih saudara Wong. Saya dah bagi nota kan, so mungkin boleh refer kepada nota tersebut lah untuk maklumat lanjut. Ini adalah aspek-aspek pengurusan bahagian majlis rasmi atau formal dari segi protokol yang biasa kita amalkan dan yang biasa digunakan dalam satu jawatankuasa lah, kan. So yang pertama adalah aspek yang pertama adalah tentang jawatankuasa. So kalau kita dari segi protokol ni, kita dah tetapkan jawatankuasa apa yang kita nak tetapkan. Biasanya kalau yang protokol dan pengurusan acara ni, jawatankuasa ni adalah jawatankuasa jemputan dan protokol, jawatankuasa pengurusan acara, biasa jawatankuasa jemputan, itu adalah jawatankuasa yang terlibat dengan protokol lah. So jawatankuasa protokol sebenarnya dia akan semak semua jawatankuasa, kan? So dia bukannya kalau jawatankuasa dia je, so jawatankuasa protokol ni dia tidak akan semak kepada jawatankuasa jamuan.
Jawatankuasa protokol tak akan semak kepada jawatankuasa teknikal. Itu tak betul. Jawatankuasa protokol ni dia kena semak dari jawatankuasa jamuan, dia akan semak jawatankuasa teknikal, dia akan semak jawatankuasa pengangkutan. Sebab apabila saja melibatkan tetamu dan juga melibatkan VIP, jawatankuasa protokol dan sambutan ke, mesti ambil tahu. Mesti ambil tahu. Dan jawatankuasa juruacara juga, jawatankuasa protokol perlu ambil tahu tentang apa yang disediakan oleh juruacara dan juga apa yang disenaraikan dalam atur-cara lah, kan. Okey, yang keduanya tentang tempat majlis. Tempat majlis. Tempat majlis yang dipilih mestilah mempunyai ruang. Kalau jemputan kita tu ramai, melibatkan ramai orang, mestilah kita mencari satu tempat yang ruang lega yang luas, lobby dewan yang luas. Sebab mungkin kita akan ada pendaftaran dan mungkin juga ada pendaftaran lah. So bila ada pendaftaran, kita perlukan ruang lega luar, nak letak meja pendaftaran lagi dan sebagainya lah. Dan juga tempat yang kita pilih tu adalah satu tempat yang mudah diakses kepada semua, dan tempat yang dipilih juga mempunyai parking yang sesuai kepada tetamu-tamu yang hadir. Dan juga tempat majlis yang kita pilih tu mesti mengikut SOP terkini, iaitu kalau katakan SOP 50% kapasiti dewan, so kita pastikan bahawa tempat tu mempunyai 50% kapasiti dewan lah, dan juga mempunyai SOP-SOP macam tempat scan, sanitizer, lepas tu penjarakan fizikal dijaga. Itu perlu dilihat lah, itu mengikut situasi sekarang, kan. So dan tempat majlis juga mesti mempunyai prasarana yang baik, maksudnya dari segi audio system, dari segi kerusi meja, dan tempat tu kalau dari segi tandas, kemudahan surau, lift dan sebagainya lah. Itu perlu kita lihat bagi pemilihan tempat yang kita buat. Dan kalau kita pilih outdoor, kalau kita pilih kemah, pastikan kemah-kemah tersebut mempunyai pengudaraan yang baik lah, jangan kemah nanti berpuluh-puluh orang kat dalam kemah tu, so itu perlu dilihat juga. Dan juga kalau kita pilih tempat tu di dewan-dewan orang ramai, di dewan orang ramai, mungkin kita buat program OPKIM ke, program khidmat masyarakat di kampung-kampung, di feda-feda atau di mana-mana kawasan terpencil. Tempat yang dipilih tu mungkin terhad, mungkin kita ada dewan ramai, tapi seboleh-bolehnya kita mendapatkan prasarana yang cukup lah, mungkin daripada pejabat daerah, mungkin prasarana daripada JKR daerah dan sebagainya lah, itu yang perlu kita lihat. Dan untuk kerusi tetamu VIP, yang ada yang biasa kita letak atas pentas lah, tak semestinya atas pentas, tapi tetamu VVIP lah, kursi tamu VIP, pastikan kursi-kursi yang diberikan kepada mereka, tempat duduk mereka adalah kursi yang single seat, kursi yang single seat, maksudnya tempat duduk tu seorang, bukannya tempat duduk yang berdua. Jadi kalau tempat duduk berdua tu jadi masalah sikit lah kalau tetamu VVIP tersebut adalah lelaki dan perempuan, so seboleh-boleh cari yang single seat lah, dan seterusnya penyediaan senarai jemputan. Kalau ada siapa nak bertanya, terus boleh bertanya. Penyediaan senarai jemputan, kalau ada chat, nanti Rusdi maklum kat saya, takut saya terlepas chat. Pertanyaan di chat. Seterusnya penyediaan senarai jemputan. So saya akan terus pergi kepada nombor 3 dan nombor 4, penyediaan senarai jemputan dan penulisan dan pengedaran kad jemputan. So apabila kita menyediakan senarai jemputan, pastikan kita mengikut kapasiti dewan yang kita nak jemput, Kalaulah kapasiti dewan tu adalah kalau kita bajet, majlis ni kita nak jemput dalam 100 orang, satu majlis ni kita nak jemput dalam 100 orang, tapi janganlah jemput 100 orang, seboleh-bolehnya jemput dalam 130 orang.
Sebab kita akan beranggapan lebih kurang dalam 30 ke 40% daripada tamu yang kita jemput tu tidak akan hadir lah, kan. So senarai jemputan ni kita senaraikan daripada VVIP utama iaitu perasmi sehinggalah ke jemputan-jemputan yang biasa yang kita senaraikan. Kita akan jemput ini dan jemput ini. Bukannya senarai nama one by one, mungkin juga. Mungkin kita akan senaraikan by kumpulan, okey. Katakan jemputan 30 orang daripada Persatuan Anak Negeri, 30 orang daripada Persatuan Silat, 30 orang daripada Persatuan Persatuan Bahasa, macam itulah. Itu boleh juga kita kumpulan-kumpulankan. Tapi kalau yang VVIP memang kita namakan Datuk sekian, Profesor sekian, Doktor sekian, Ketua Jabatan sekian, itu kita namakan lah, kan, untuk senarai jemputan. Seterusnya tentang seterusnya tentang senarai jemputan tu, kalau untuk yang VVIP biasanya kita akan letakkan contact number, kan, contact number, nombor telefon, nombor nombor PA dia ke, nombor pegawai khas dia ke, dan juga kalau boleh kita punya ada dia punya senarai email untuk kita hubungi lah, untuk memudahkan kita hubungi dan juga memudahkan kita buat follow up, kan. Yang seterusnya tentang penulisan dan pengedaran kad jemputan. So untuk VVIP biasanya kita akan tulis surat, kepada VVIP biasanya kita tulis surat, dan kepada tetamu-tamu lain boleh juga kita hantar kad jemputan, kan. Ada juga yang bertanya, boleh ke kita hantar surat dan kad jemputan sekali? Boleh, kan. So untuk tamu yang betul-betul kita nak minta dia hadir kepada majlis kita, biasanya kita hantar surat, kan. Surat, sebab dalam surat tu dia ada beza, antara kad dengan surat. Kalau surat tu biasanya kita akan memberi penerangan lebih detail lah kepada program, kan. Kalau kad tu biasanya dia simple je, dengan segala hormatnya menjemput tarikh, masa, tempat dan sebagainya lah, kan. Itu kad simple lah. Kalau dalam kad untuk jemputan kepada menteri ke, timbalan menteri ke, PM ke, TPM ke, ataupun Raja-Raja Melayu, jemputan mestilah ditandatangani oleh Naib Chancellor. Jemputan surat tersebut mesti ditandatangani oleh Naib Chancellor. Dan kalau jemputan kepada, so apa yang you all perlu buat adalah hantar draft surat jemputan tersebut kepada pihak saya, ke pejabat saya, dan pihak pejabat saya akan bunyikan surat tersebut bersama dengan atur dan akan disampaikan kepada pejabat WC lah untuk ditandatangani oleh Naib Chancellor. And itu untuk menteri, timbalan menteri, Naib Chancellor IPTA ke, itu kalau bolehnya, ataupun KSU kementerian ke, raja-raja ke, itu memang bolehnya ditangani, surat jemputan tersebut ditangani oleh Naib Chancellor, kan. Bagi draft je, sebab Naib Chancellor ni nanti dia akan ada letterhead Naib Chancellor sendirilah, kan. Dan kad jemputan yang kita hantar tersebut juga mestilah mempunyai atur tarikh, masa, tempat jelas, ada atur kod etika pakaian dan RSVP, nak jawab kat mana. So sekarang orang suka jawab melalui email lah, melalui email. Kalau ada grup kalau ada WhatsApp pun boleh letakkan juga nombor WhatsApp lah untuk dia menjawab. So dulu kalau kita tengok kad jawapan orang jawab melalui post, sekarang tak ada dah, kepada orang scan, orang email, ataupun orang scan, orang WhatsApp. Itu sekarang lah, kan. Dan kad jemputan ni, kalau kita hantar kad jemputan ni ke alamat rumah, dengan harapan kita menggunakan pos laju agar kad tersebut sampai dengan cepat. So sebenarnya itu adalah satu tindakan yang kadang-kadang menjerat dirilah, kan. Sebab pos laju ni sebenarnya dia ada dua perkara. Satu, pos laju ni memang tak laju, kan, kadang-kadang 3 hari juga. Dan yang keduanya, kalau kita gunakan pos laju untuk alamat rumah, kadang-kadang bila sampai kat rumah, pos laju ni perlu ditandatangani atau diterima oleh tuan rumah. So kalau kadang-kadang sampai
dekat rumah tersebut dan tidak ada orang di rumah, so dia pos biasanya akan tinggalkan notis lah, sila ambil surat di pejabat pos. So itu kadang-kadang tetamu tu lambat ambil kad tu, kadang-kadang dah terlepas majlisnya kan. So kalau masa bercukup kan, seboleh-bolehnya hantar pos macam pos biasa pun tak apa. Kalau masa kita cukup lah. So masa yang cukup untuk hantar jemputan ni saya agak lebih kurang dalam sebulan sebelum. Saya eloknya kan. Itu minggu pertama kita buat penghantaran, minggu kedua kita bagi dia bertenang untuk sampai, minggu ketiga kita buat follow up, minggu keempat tu kita ada buat senarai terakhir lah untuk mereka-mereka yang dapat hadir. Itu salah satu tempoh masa yang cukup lah untuk satu jemputan lebih kurang dalam sebulan. Kalau dapat sebulan lebih pun lagi bagus, bermula sebulan lebih pun lagi bagus kan. Itu penulisan rangkaian jemputan lah, pengedaran rangkaian jemputan. Dan kadang-kadang kad jemputan ni juga kita letakkan peta kan, bagi mereka-mereka yang jauh lah kan. Macam kalau kita dapat selalu kad jemputan kahwin, kita selalu dapat peta kan. Macam tu jugalah, boleh juga kita letakkan peta. Selalu kita bertanya juga kalau kita nak jemput menteri nak jemput menteri, kadang selalu kita bertanya menteri ni available ataupun tidak. So kadang-kadang seboleh-bolehnya lah kami selalu minta urusia atau penganjur yang nak jemput menteri ni semak dengan PA menteri dulu atau pegawai khas menteri atau saya susulit menteri. Ada tarikh yang kita nak anjurkan tu menteri masih available ataupun tidak. Kalau available kita akan hantar surat lah. Kalau tak kan sia-sia je kita tulis tunggu-tunggu, rupanya menteri pergi pada tarikh tersebut, menteri pergi keluar negara. Pada tarikh tersebut menteri dah ada event lain. Itu satu yang membuang masa kita jugalah kan. Kalau boleh sebelum hantar tu kita buat semakan dulu. Okey. Ada apa pertanyaan setakat ni? Tak ada lagi. Okey, saya teruskan. Minta maaf, saya ada satu soalan. Okey, berkenaan dengan jemputan ni, untuk kita jemput menteri ke atau siapa-siapa VIP, macam mana kita nak sesuaikan dengan program online? Adakah kod pakaian terpakai? Contoh dari segi makanan tu mungkin tak ada, dari segi tempat tu mungkin tak ada. Jadi apa je yang diperlukan untuk jemputan secara online? Okey, jemputan sekarang norma baru sekarang kan. So jemputan secara online kita buat surat macam biasa, tapi dalam surat ataupun jemputan tersebut kita tulislah melalui aplikasi Zoom ke, melalui aplikasi webinar ke, atau melalui aplikasi Webex ke, atau aplikasi yang kita pakailah. Dalam kita nyatakan dalam tersebut majlis tersebut diadakan secara hybrid ke kan, ada atau secara online sepenuhnya, perlu nyatakan dalam surat yang kita nyatakan, kita hantar ataupun dalam kad tu kan. Biasa kita tulis tempat kan, kalau dalam kad tu atau surat kita tulis tempat tu ataupun platform, biasa orang pakai platform lah, platform Zoom, platform Webex, platform Microsoft Teams, apa semua tu lah. Itu kita nyatakan dalam jemputan kita tersebut. Dan juga sekarang menjadi norm juga bagi perasmi, dia tidak dapat hadir pada majlis tersebut, tapi dia bersetuju untuk memberikan ucapan secara rakaman. Itu memang kita boleh terima jugalah kan. Itu secara rakaman atau dia hadir secara live pada hari kejadian, itu perbincangan kemudian lah. Perbincangan kemudian antara pihak kita dengan pihak dia lah. So kalau dia kata dia terus dia hadir tapi dia nak bagi rakaman je, nak bagi ucapan rakaman je, so kita kena bersedialah untuk membuat rakaman kan, rakaman program dia lah kan. Kalau tapi setengah-setengah kementerian juga dia ada tim yang membuat rakaman lah. Kalau di peringkat UKM sekarang memang kita hari-hari ada buat rakaman VC untuk program. VC berucap dalam program macam seminggu ada 2-3 kali kita akan buat lah. So daripada situ kita akan bagi kepada penganjur lah kan, rakaman-rakaman ucapan VC, dan VC tidak ada secara live pun. Itu banyak yang berlaku sekarang lah. Dan begitu juga di peringkat kementerian juga macam tu juga saya dengar kan.
So, okey, itu. Okey, terima kasih. Okey. Okey, seterusnya penyediaan atau cara majlis. Penyediaan atau cara majlis. Penulisan kad jemputan, penyediaan atau cara majlis. Satu lagi, surat yang kita tulis kepada VIP tersebut, pastikan surat yang ditulis tu mempunyai pengenalan dan mempunyai satu perenggan yang menyatakan rumusan program. Dan perenggan yang dalam surat tu saya selalu cakap ini adalah perenggan turning point. Bila dia baca perenggan tu dia faham program dia apa dan mungkin itu jadi turning point dia untuk hadir atau tidak. Itu untuk VVIP lah, surat kepada VVIP. Dan kalau kita dah masa terdesak program-program ad hoc, kita juga boleh buat jemputan melalui ikat hantar email dia. Itu dah memang jadi norm baru juga sekarang. Orang hantar jemputan melalui ikat je. Tak perlu hantar post, tak perlu hantar surat, tapi melalui ikat lah. Surat pun surat melalui email. Itu memang dah boleh terima sekarang lah, jemputan melalui email. Dan dilampirkan ikat, elektronik kad. Boleh juga kan. Itu bagi majlis yang terdesak lah, ad hoc kan. Dan seterusnya nombor 5 tu tentang atur cara majlis. Atur cara majlis yang kita anjurkan, pastikan masa lah. Masa yang ditetapkan. Kalau sekarang dalam konteks majlis online, biasanya majlisnya sekejap saja. Dan kalau sejam setengah dah habis. Kalau secara fizikal tu mungkin akan lama sikit lah. So kalau secara caranya, kalau pagi biasanya kita akan memula pada jam 9 pagi, 8.30 ketibaan, dan juga 9 pagi dia akan balik bermula. Dan petang biasanya akan bermula pada jam apa ni, jam 2.30 dan 2.30, dan malam biasanya akan bermula pada jam 8.30 malam lah. Dan apa ni, dalam atur cara yang kita buat tersebut, pastikan apa ni kita atur cara yang kita buat tersebut, pastikan ada ucapan dan juga nyanyian lagu negaraku dan wasiti kita tu terpulang kepada urus dia, nama dia nak buat ataupun tidak. Tapi dalam konteks apa ni, online, program online, nyanyian lagu negaraku tu nama dia nak buat ataupun tidak terpulang lah, Tapi kalau fizikal boleh-bolehnya buat. Dan juga kalau kita buat nyanyian lagu negaraku secara online, tak perlu kita nyatakan kepada tetamu untuk hadir, untuk berdiri, untuk berdiri. Sebab ada pernah kes, bila satu program tu ada nyanyian lagu negaraku secara online dan diminta hadiri berdiri, ada yang berdiri tiba-tiba dia pakai kabel kad dia berdiri tu, rupanya dia tengah online tu dia pakai kabel kad je. So dia bangun dia nampak kabel kad je. So tak perlu berdiri lah kalau nyanyi lagu negaraku secara online lah. Dan ada bacaan doa dan juga ada ucapan. Ucapan yang paling ideal adalah lebih kurang dalam 3 je lah. So elakkan ucapan yang 4, 5, 6 dan seterusnya lah. Kita boleh punya ucapan dalam 3 je. Kalau 2 ucapan pun boleh diterima lagi. Kalau 2 orang yang berucap je boleh. Tak perlu sampai 3 pun tak apa. Kalau 2 orang berucap itu, mungkin yang berucap adalah pengerusi jawatankuasa penganjur dan perasmi. Ataupun kalau nak berucap pun mungkin pengerusi jawatankuasa penganjur, Naib Chancellor dan juga perasmi. Itu boleh dah. Ataupun pengerusi jawatankuasa penganjur ataupun dekan, kalau dekan yang merasmikan program tersebut. Dan ucapan ini perlu dihantarlah. Kalau ucapan Naib Chancellor dan timbalan-timbalan Naib Chancellor dan juga ucapan perasmi, boleh ucapan Naib Chancellor, timbalan Naib Chancellor dan Naib Chancellor mesti dihantar ke pejabat saya untuk saya makan. Ucapan-ucapan sebutlah. Dan dihantar dalam masa yang agak sesuai lah, lebih kurang dalam
lebih kurang dalam 2 minggu sebelum majlis, 2 minggu sebelum majlis. Tapi selalu penganjur lah hantar kat saya 3 hari sebelum, 4 hari sebelum majlis, kan. Saya selalu bertanya kenapa ucapan hantar lambat, kan. Jawapannya yang selalu saya terima kenapa penganjur selalu hantar lambat, jawapan yang terima adalah Prasmi baru confirm. Prasmi baru confirm, so pengasmi confirm lambat, so ucapan hantar lambat. Sebenarnya itu tak betul, kan. Sebenarnya saya akan bertanya baliklah kepada yang menjawab seperti itu. Saya akan bertanya balik, jawatankuasa ditubuhkan bila? Dan mereka kadang-kadang menjawab jawatankuasa telah ditubuhkan sebulan yang lalu. Okey, kalau sebulan yang lalu, ada tak dalam jawatankuasa semusyarat sebulan yang lalu memikirkan bahawa acara ni ada ucapan? Dia kata ada. So kalau ada ucapan, kenapa tak buat ucapan terus? Kenapa tak ditubuhkan jawatankuasa tim pasukan yang buat ucapan pada masa tersebut? So kenapa perlu last minute? Itu selalu yang dapatlah. Kadang-kadang yang sebiasa ucapan last minute ni mempunyai masalah, kan. Perlu kadang mengganggu lah, banyak memberikan semakan untuk WC TNC untuk untuk minggu ni saja ada 6 ucapan yang dalam pending kat saya ni, untuk acara dalam minggu ni. So memang aktif juga walaupun secara online, tapi sekarang makin aktif persatuan-persatuan fakulti institut ataupun mana-mana orang menganjurkan majlis lah pada masa sekarang. Dan seterusnya tentang teknikal, itu ada tayangan multimedia ke ataupun tayangan-tayangan tadi tu, pastikan benda tu disusun dengan baik lah, kan, disusun dengan baik dan dibuat rehearsal dengan lebih kerap lah, kan. Kalau majlis sekarang majlis secara online, banyak majlis secara online, saya cadangkan agar ada war room lah, ada war room untuk urustia kepada program, macam contohnya pada baru-baru ini kita ada buat satu majlis, kita war roomnya, teknikalnya berada di satu tempat, iaitu dengan line internet ni yang bagus, lengkap lah dekat teknikal tersebut. Tetapi juruacara ni berada di rumah, so pada tengah-tengah majlis juruacara terputus, sebab line unify juruacara di rumah terputus. So memang kat 10 minit jugalah kita mencari juruacara untuk backup balik lah. So kalau kita dah ada war room atau bilik urustia, mana juruacara berada di situ, teknikal berada di situ, apa saja yang nak ditayangkan daripada war room tersebut, dan pembaca doa tak apa, kalau terputus tak apa. Tapi kalau MC terputus memang nanya, macam saya kena itu MC terputus selama 10 minit. So memang nanya lah, orang dah gelisah tanya kenapa kan. So itu perlu dielakkan lah, kena ada war room lah untuk perkara macam ni, kan. Untuk perucap Prasmi, mungkin dia berada di tempat dia tak ada masalah, sebab kalau terputus itu masalah Prasmi, kan. So tapi kalau juruacara kita terputus ataupun video yang kita tayangkan terputus, itu masalah kita sebagai penganjur lah semasa online. So kalau boleh itu perkara yang saya nyatakan lah, itu daripada pengalaman yang berlaku baru ni lah, dan boleh. Encik nak tanya yang ucapan tadi tu, ucapan yang perlu dihantar tu apabila melibatkan ucapan dari jawatan yang besar dekat UKM je ke, ataupun jawatan-jawatan besar dalam fakulti pun kita perlu hantar? Untuk semakan di pihak saya, TNC ke atas. Oh, okey, faham. Kalau untuk dekan ke, untuk ketua program ke, untuk penasihat ke, untuk pengarah program ke, you sendiri boleh uruskan. Oh, okey. Terima kasih. Itu satu cara lah, dan juga teknikal dan penyampaian cenderamata
Kalau ada lah, kalau secara fizikal boleh buat lah penyampaian cerita. Kalau secara online tak adalah penyampaian cerita. Banyak, kalau majlis secara online ni banyak perkara yang kita boleh jimat. Jamuan tak perlu, cerita pun tak perlu, and dan majlis boleh beringkas kan, dia tak ada menarik sangat lah kan. Dan kalau tu cara pada hari Sabtu atau Ahad kan, pada hari Sabtu atau Ahad kita ambil pada masa yang biasa jugalah kan. Dan kalau boleh cuba elakkan majlis dianjurkan pada pukul 4 petang, pukul 5 petang ataupun pukul lewat petang lah kan. Sebab kadang-kadang petang ni kalau hari bekerja, biasanya kalau jemputan orang yang bekerja-kerja ni memang petang-petang tu memang dah nak balik dah. Dah nak balik, ada yang nak kejar jam lah, nak apa kan. So cuba elakkan lah kan. Dan atau cara yang kita tetapkan tersebut, pastikan timing yang betul kan. Pastikan timing yang betul. Sebab ada penganjur yang acaranya dah habis tetapi jamuannya tak sampai lagi kan. Ini berlaku, saya tengok ini berlaku apabila timing yang tak betul. Sebab biasanya juruacara atau cara tu ditetapkan daripada pukul berapa pada katakan dalam pukul 11 ataupun 12 jamuan kan. So diberitahu kepada caterer jamuannya pukul 12. Tapi sebenarnya majlis tu habis pukul 10.30 dah habis. Start pukul 9, 10.30 dah habis. So memang tak sampailah jamuan ni. So kalau boleh jamuan ni berada sejam sebelum. Kalau kata jamuan pukul 12, pukul 11 dia dah ada dah. Dan kita minta macam tu lah. Dan kita timing betul lah, maknanya bermula daripada kita start majlis, biasanya kita start akan bermula dengan negaraku. Katakan pukul 9 negaraku. 9.35 baca doa. 9.40 ucapan pertama. Mungkin ucapan pertama kita bagi 5 minit. 40, 45. 9.45 ucapan yang kedua. Ucapan kedua tu mungkin wakil 50 lah kan. Dan ucapan perasi mungkin kita bagi 15 minit. Jadi pukul 10 10 macam tu dah habis. Dan kita ada gimmick kita bagi 5 minit. Mungkin 10.15. Dan juga kita mungkin ada penyampaian cerita kita bagi 5 minit, 10.20. Lepas tu mungkin kita ada tayangan multimedia 5 minit. Kita akan 10.25. Lepas tu 10.30 habis lah majlis. So kita kena timingkan macam tu. So 10.30 habis maknanya jamuan kita 10.30. Dan kalau kita just kata ini majlis ni panjang lah, so tak ada. Maknanya setiap pergerakan atau cara kita bagikan masa. Dari situ kita tahu pukul berapa sebenarnya kita akan habis, dan juga pukul berapa sebenarnya kita akan jamuan. Itu atau cara majlis lah kan. Seterusnya kesesuaian pakaian dalam majlis kan? Itu yang tadi yang bertanya tadi kan, kita letakkan kod pakaian. So kalau hari bekerja biasanya kita akan letakkan pakaian kerja kan? Hari bekerja kita letak pakaian kerja. Kalau Sabtu dan Ahad biasanya kita akan letakkan formal ataupun baju korporat kan, Sabtu Ahad. Kalau malam biasanya kita akan letakkan baju batik lah. Tetapi kalau secara online, secara online kadang-kadang orang suka pakai baju kat rumah dengan apa kan, kadang pakai t-shirt je. Tapi untuk majlis dia kena pakai proper lah. Kalau kat rumah atau di mana sahaja pada hari bekerja memang pakaian kerja lah, sama ada secara online ataupun secara fizikal. Kita nyatakan pakaian kerja lah. Kalau hari Sabtu tu mungkin kita boleh letak smart casual ataupun pakaian korporat, baju korporat. Dan kalau malam, majlis kita malam, mungkin kita boleh kalau secara online bolehlah kita letak sebagai smart casual lah kalau malam sekarang kan. Tapi kalau fizikal biasanya malam kita letak baju batik kan. Okay. So kan pakaian dalam majlis lah, itu yang perlu kita tetapkan sebagai penganjur. Kalau kita ada pakaian khas kan, kalau kita ada pakaian khas ataupun ada t-shirt khas kan, pastikan t-shirt khas tu diberi kepada VIP lebih awal lah kan? Dan diambil saiznya
dan diberi lebih awal. Mungkin kita ada buat t-shirt khas, mungkin kita ada buat baju korporat khas. So kita nak seragam, minta juga VIP pakai. So kita kena hantar dengan segeralah kepada VIP tersebut. Dan agar dia dapat pakai. Kadang setengah orang dia suka basuh dulu. Macam saya memang kalau baju baru saya basuh dulu sebelum pakai. Saya tak boleh pakai terus, kadang tak selesa. Saya kena buat basuh dulu. Itu kena bagi awal lah dan dapatkan saiz dia kalau kita buat pakaian khas. Okey. Itu pakaian dalam majlis lah. Ada juga yang bertanya pakaian ni. Urus dia perlu pakaian khas tak? Ada juga yang bertanya macam tu kan. So terpulang lah. Kalau mesti ada bajet boleh buat pakaian khas. Kalau tak ada bajet, pakaian-pakaian kerja ke, pakaian korporat ke, terpulang. Kita yang tetapkan. Pemilihan seterusnya, pemilihan menu. Pemilihan menu, pastikan menu yang sesuai untuk VIP. Jangan bagi VIP kalau apa ni nasi goreng telur mata, air kotak, sudu plastik, pinggan plastik. Janganlah bagi VIP macam tersebut. Kena proper lah. Dan untuk majlis, dalam banyak-banyak majlis, jamuan adalah satu perkara yang memakan kos yang banyak. Jamuan biasa satu perkara yang makan kos yang banyak. Tapi pastikan untuk VIP kita mewah sikit lah. Untuk yang tetamu yang biasa mungkin kita bungkus saja, tapi untuk VIP mungkin kita berhidang dan makanan dia lebih pilihan lah, mungkin 3 jenis 4 jenis lah. Dan juga ada jugalah VIP kata saya ni tak perlulah jamuan berhidang-hidang, tak perlu jamuan berhidang-hidang, you orang pelajar kan, kata. So buatlah jamuan buffet macam biasa ataupun saya berbungkus je. Kalau macam tu kita boleh penuhi VIP tersebut dengan berbungkus, tapi portion untuk bungkusan tu ataupun bekas bungkus tu adalah seperti bento. Itu bekas bento, iaitu ada kompartmen dia. Bukannya nasi atau ayam sayur tu dia campur kat situ, bukan. Tapi dia ada kompartmen dia lah, ada nasi, ada kompartmen letak ayam, ada kompartmen letak sayur, ada kompartmen letak telur ke ataupun dessert ke apa ke kan. So dia ada satu macam bekas bento lah. Itu yang guna pakai untuk pada masa sekarang lah, untuk menjaga jarak fizikal. Dan juga untuk jamuan ni juga kita perlu ikut SOP terkini lah kalau ada. SOP terkini iaitu meja tu tak boleh penuh, kapasiti meja mungkin dah 5 orang saja, dan tidak ada dom, mana ada pramusaji yang sajikan makanan kepada VIP ya. Tidak ada konsep dom lah. Dom maknanya orang ni ambil tak ada benda tu kan. Semua berhidang, itulah. Itu untuk VIP lah. Untuk tamu yang lain boleh bagi pack food lah. Itu perlu diambil kira lah. Dan sudu, pastikan sudu yang sesuai dan sebagainya lah. Assalamualaikum. Saya ada soalan. Memandangkan macam ada sesetengah majlis, dia akan melibatkan tetamu yang berbilang agama, yang berlainan agama. Jadi macam ada berbeza kepercayaan kat situ, and ada berbeza pengambilan makanan juga. So apa pandangan tuan ataupun apa guideline-guideline yang perlu dipatuhi dalam penyediaan makanan ni? Kita perlu ada juga menu vegetarian. Menu vegetarian kepada mereka yang tidak makan daging ke, atau tidak makan ayam ke, ataupun tidak makan nasi ke apa ke kan. So kita perlu juga ada meja untuk vegetarian lah. Kalau untuk VVIP, kalau dia bagi kalau yang rasa kita boleh bertanya juga kepada VIP tersebut lah, apa dia nak makan. Kalau dia kata dia vegetarian, kita sediakan vegetarian lah. Tapi kalau untuk tetamu yang lain, yang biasa, kita sediakan sedikit lah. Kita sediakan sedikit menu untuk vegetarian. Perlu ada tu lah. Itu perlu ambil kira juga. Sensitivity seperti berikut lah. Terima kasih. Okey.
Okey. Sebenarnya tentang menu kalau untuk Raja-Raja Melayu, kalau untuk Raja-Raja dan juga untuk PM ke TPM, memang kita kena hantar ke pejabat dia lah menu tersebut untuk dia bersetuju ataupun tidak kan. Kalau macam dulu PM Tun Mahathir kan, Tun Mahathir memang dia akan semak, pegawai dia akan semak menu apa yang kita hidangkan. Ini boleh, ini tak boleh, ini boleh, ini tak boleh lah. Kalau Raja-Raja memang kita akan minta pejabat istana yang semakkan lah. Tapi kalau setakat menteri-menteri biasa tu tak perlu. Tak perlu, kita biasa-biasa je. Tapi kalau menteri itu berbilang bangsa, kita kena tanyalah berhormat menteri ni vegetarian ataupun tidak. Seterusnya tentang susunan keutamaan. Susunan keutamaan ni adalah susunan ranking, hierarki keutamaan yang kita tu lah kan. Sebenarnya slide saya tu dia boleh pergi ke slide yang lain kalau klik anak panah tu. Tapi mungkin tak perlu logok, saya terangkan terus. Susunan keutamaan tu adalah susunan yang kita buat untuk tetamu yang kita hadir lah. Kalau keutamaan peringkat persekutuan atau peringkat negara, yang pertama dan susunan keutamaan peringkat negara adalah Agong. Yang kedua Raja Permaisuri Agong. Yang ketiganya adalah Raja-Raja Melayu. Yang keempatnya adalah Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Menteri-Menteri dan sebagainya lah. Susunan keutamaan ni kalau di peringkat majlis kita akan ikut ranking universiti kan. Kalau peringkat universiti yang paling tinggi adalah Chancellor, lepas tu Pro Chancellor, lepas tu kita punya pengurusi lembaga pengarah, ahli-ahli lembaga pengarah, Naib Chancellor, timbalan-timbalan Naib Chancellor, pendaftar, bendahari, ketua pustakawan, penasihat undang-undang dan sebagainya lah kan. Itu susunan keutamaan lah. Kalau di peringkat kalau di peringkat majlis, susunan keutamaan kita yang pertama adalah perasmi, yang kedua mungkin Naib Chancellor yang hadir, yang ketiga mungkin timbalan Naib Chancellor yang hadir, yang keempat mungkin dekan, yang kelima mungkin timbalan-timbalan dekan dan seterusnya lah. Itu susunan keutamaan lah. Dan kalaulah kata Naib Chancellor 2-3 orang hadir lah, kalau kita sebut Naib Chancellor, kita tengoklah kan, yang mana ada datuk, yang mana tak ada datuk, yang mana profesor, yang mana Profesor Madya. Itu adalah susunan keutamaan yang kita buat dalam majlis kita, yang perlu kita kena pasti. Dan susunan keutamaan ni kita guna pakai untuk susunan tempat duduk dan sebagainya. Okay, next Okay, seterusnya ini adalah untuk panggilan hormat lah kan. Ini untuk panggilan hormat. So panggilan hormat ni biasanya adalah itu yang berhormat, yang berbahagia, yang berusaha dan sebagainya lah. Kalau PM biasanya kita panggil yang amat berhormat. Kalau menteri besar, ketua menteri, biasanya kita panggil yang amat berhormat. Kalau menteri-menteri biasa biasanya kita panggil yang berhormat. Kalau datuk biasanya kita akan panggil yang berbahagia. Kalau Tan Sri biasanya kita panggil yang berbahagia. Dan kalau Tun Puan, Tun biasanya kita panggil yang amat berbahagia. Dan seterusnya lah kan. So kalau pasangan dia pula, kalau Tan Sri pasangan dia Puan Sri. Kalau datuk pasangan dia adalah Datin. Saya pernah kena pastikan panggilan ni betul. Saya pernah kena semasa pendaftaran, saya jaga pendaftaran, ada seorang datuk tu datang. So senarai pendaftaran yang kita letakkan dekat meja tu tidak ada nama datuk. So apa yang dia buat adalah dia tonyoh meja tu, dia kata saya ni ada datuk, saya ni ada datuk. Dia tonyoh kat meja tu kan. So saya kata minta maaf datuk, ada typo lah kan kepada majlis tu lah. So itu yang perlu saudara-saudara ambil kira lah, agar panggilan hormat mereka tu betul. Terutamanya dan juga dalam tag juruacara. Dalam tag juruacara juga pastikan panggilan hormat mereka betul lah. Yang berhormat disebut yang berhormat, yang bahagia disebut yang berbahagia.
So ini protokol kena semak lah. Bahagian protokol kena semak nama tu betul atau tidak, yang berhormat, yang bahagia betul, dengan senarai yang betul. Dan juga semasa menulis surat juga, kalau orang tu yang berhormat kita tulis yang berhormat. Jangan kalau yang berbahagia kita tulis tuan puan lah kan, kalau dalam surat. So kena panggilan yang betul lah. Saya berhenti sekejap 2 minit. Okey. Okey. Sorry, ada urgent call. Boleh saya sambung boleh okey. Seterusnya panggilan hormat tadi. Okey. Panggilan hormat tadi tu kita perlu pastikan betul lah kan. Datuk DATUK ke DATO kan? Biasanya DATUK ni adalah anugerah yang dapat daripada negeri. DATUK anugerah yang dapat daripada persekutuan. DATO biasanya anugerah yang dapat daripada negeri-negeri lah. So kita kena pasti. Jangan kita rujuk kat surat khabar DATO, DATUK. Surat khabar dia memang house style penulisan adalah DATUK untuk semua datuk. Dia tak ada DATO, dia tak ada. Sebab surat khabar dia memang ada house style. So house style dia untuk semua adalah DATUK. Tapi semakan yang betul adalah melalui pegawai-pegawai menteri tersebut ataupun melalui web rasmi kementerian atau jabatan perasmi-perasmi itu bertugas lah. Itu yang betul lah. Jangan rujuk dengan surat khabar untuk DATO ataupun DATUK. Surat khabar memang dia standard DATUK untuk semua orang. Itu kena betul jugalah. Dan Tan Sri, kalau ada Datuk Sri ke, itu perlu pastikan lah. Okey, seterusnya susunan tempat duduk. Susunan tempat duduk. Ini yang saya akan terangkan, ada slide bawah ni susunan tempat duduk. Seterusnya yang 11 tu tentang pengacara majlis formal kan. Pengacara majlis, pastikan bahagian protokol semak tag juruacara ni, dan tag juruacara ni akan dibuat berdasarkan minit-minit mesyuarat ataupun atau cara yang dibuat lah. So itu adalah satu panduan untuk pengacara menulis skripnya. Dan pilihlah pengacara yang biasa, pengacara yang biasa menganjurkan majlis. Jangan pengacara-pengacara yang tak biasalah kan. So biar agar nampak kelancaran majlis tersebut lah kan. So juruacara ni memang ada satu yang panjang juga. Dia ada cue dia ada intonasi dia ada cara pembacaan dia. So itu perlu dilihat kan. Dan pastikan semak. So sama ni tentang solutasi. Solutasi di peringkat juruacara. So jangan juruacara sebut nama orang tak ada. Itu memang kesilapan protokol lah. Dan kesilapan penganjur juga. Bila kita memang dah senaraikan jemputan untuk disolutasi, tapi pada last minute mungkin orang yang kita senarai tu tidak dapat hadir. So MC dia tak tahu apa, dia memang sebut je. So itulah jadi orang kata sebut nama datuk ni, mana orang dah cari datuk tu tak ada pun. Itu perlu disemak oleh urusia lah, dan juga protokol solutasi tersebut. Dan juga cari juga pengacara yang pandai kontrol majlis lah sekiranya berlaku satu technical problem. Mungkin macam dia kata saksikan tayangan video tapi tayangan video tak keluar. So apa perlu dibuat dalam keadaan spontan tersebut? Mungkin dia akan minta maaf kepada semua orang lah bahawa ada kesilapan teknikal dan meneruskan kepada acara yang lain. Itu juga peranan juruacara lah kan. Seterusnya tentang penyediaan atau cara pentadbiran kan. Atau cara pentadbiran yang disediakan ni dia adalah atau cara yang dia memberi detail program secara A to Z kan, daripada A to Z. So maksudnya daripada pukul 7 masa pukul 7.30 biasa 7 awal sangat kan, mungkin dalam pukul 8 lah, pukul 8 masa perkaranya adalah ketibaan tetamu, tindakannya perkaranya ada ketibaan tetamu. Tetamu dibawa ke meja pendaftaran untuk pendaftaran. So tindakannya adalah jawatan kuasa pendaftaran. So mungkin pukul 8.30 ketibaan Night Chancellor. So Night Chancellor dibawa ke bilik menunggu.
Dan tindakannya adalah bahagian protokol. Itu adalah atur cara pentadbiran yang perlu dibuat lah. Dan dalam atur cara pentadbirannya juga diletakkan skrip MC, skrip juruacara, agar senang untuk semua orang. So bila ada atur cara pentadbiran ni, semua jawatankuasa, semua orang akan tahu peranan masing-masing sebab ada tindakan dalam atur cara pentadbiran tersebut. So kalau siapa-siapa yang terlepas, kita boleh ketuk lah, kata you tak baca atur cara pentadbiran ke? Ini tu masa pukul 11.30 ni adalah tindakan jawatankuasa you. Itu menayangkan multimedia ke apa macam mana kan. Okey. Itu bagi menjelaskanlah kepada semua orang lah. Seterusnya penyambut tamu. So penyambut tamu yang kita jemput tu mestilah satu yang mereka yang tahu. Maknanya kalau tetamu bertanya di mana tandas, di mana surau, di mana lift, di mana pendaftaran, penyambut tamu tahulah kan. Dan juga penyambut tamu ni juga mereka yang tahu nak menempatkan tetamu dalam dewan kan, tamu dalam dewan. So kalau katakan A datang, so dia dah tahu A ni kat mana, dan atas nasihat protokol dia dah tahu A ni letak di mana. Dan menyambut tamu juga dia akan sambut daripada depan bawa ke dalam lah kan. Itu peranan penyambut tamu lah. Dan penyambut tamu ni juga dia berperanan untuk mengedarkan buku atur cara kepada tetamu dan memberi apa-apa bantuan kepada tetamu yang hadir lah kan. Penyambut tamu ni kalau boleh mencari orang yang cergas lah, cergas dan sihat dan aktif bergerak lah. Sebab dia penyambut tamu ni akan selalu bergerak, berdiri lama kan. Dan juga penyambut tamu juga dia berperanan ni, kalau orang kata lain penyambut tamu ni usher kan. Penyambut tamu ni juga dia perlu usherkan ke pentas dan juga membetul-betulkan mic sekiranya perlulah untuk perasmi berucap dan sebagainya. Seterusnya ratai, pastikan dibuat ratai. Kalau sama ada fizikal ke, hybrid ke, online ke, mesti dibuat ratai lah kan. Seterusnya nilai Islam, pastinya postmortem perlu dibuat kan. Okay. Next nilai Islam, nilai murni juga lah perlu diambil kira dalam satu majlis lah. Ini saya masukkan susunan keutamaan UKM. Next kita ada ni Chancellor, kita ada Pro Chancellor, Chancellor, Tuan Puan. Itu adalah kita penyusunan keutamaan yang mula-mula. Next kita ada Pro Chancellor iaitu Tunku Laksmana Tengku Sri Utama Naikuddin. Next kita ada Tunku Puteri Intan Safinas kan. Ini Tunku Temenggung Kedah, itu Pro Chancellor kita. Sebelum ni kita ada seorang lagi Pro Chancellor iaitu arwah Tun Ahmad Saji yang baru saja meninggal baru ni kan. So sekarang ada 3 lah sebelum ni, tapi sekarang kita tinggal 2 je lah Pro Chancellor kita. Next pengurusi lembaga pengarah Tan Sri Abdul Wahid Omar, dan seterusnya Naib Chancellor kan, Profesor Datuk Teknologi Dr. Memang Ikhwan Haji Turiman, dan juga ahli lembaga pengarah universiti, pegawai pengurusan utama universiti lah. Iaitu yang seterusnya kan. So panggilan hormat macam tadi cakap tadi. Next Seri Paduka Baginda kita biasanya Ketua Agong, Raja Pensyurit Agong, Sultan, Duli Yang Maha Mulia kan. Kalau anak Raja Merintah yang teramat mulia ataupun yang amat mulia, yang ada Ketua Negeri, Tuan Yang Terutama. Next kalau Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Menteri Besar, Ketua Menteri biasa kita panggil Yang Amat Berhormat kan. Isterinya Yang Amat Berbahagia. Menteri kita panggil Yang Berhormat, isterinya Yang Berbahagia lah. Kalau ahli Dewan Negara, Dewan Rakyat, Senator tu kita biasa kita panggil Yang Berhormat kan. Ketua Wakil Negara Yang Amat Arif, Yang Bahagia. Next Hakim kan, Ketua Hakim. Lepas tu kalau Tun tu kita panggil Yang Amat Berbahagia, isterinya Tuan Puan kan. Tapi kalau Tun Mahathir dengan Tun Siti Asmah, dua-dua je kita panggil Yang Amat Bahagia lah. Sebab Tun Mahathir pun dia dapat Tun, Tun Siti Asmah pun dia dapat Tun. Dia dua-dua dapat gelaran Tun lah. So kena panggil Tun lah. Kalau seorang suami dapat Tun, isterinya Tuan Puan
Tan Sri, isterinya Puan Sri. Next. Next. Datuk, isterinya Datin. So kalau ada tengku, kita panggil Yang Mulia lah. Yang Mulia, kalau dia Datuk tapi dia ada gelaran Yang Mulia, biasanya gelaran tengku, katakan Tengku Datuk, Tengku Datuk Saiful Nizam. So kena panggil dia adalah Yang Mulia Tengku Datuk Saiful Nizam, bukannya bahagia. Kalau cakap tadi Datuk yang bahagia kan, tapi oleh kerana dia ada tengku, kita letak dia Yang Mulia. Kalau Syekh Syed Haji tu kita panggil Tuan, Mufti, Sahibul Samahah dan sebagainya lah. Next apa ni, Sahibul Fadilah. Untuk ni Profesor kat UKM biasa kita panggil Yang Berbahagia, tapi di luar UKM tak semestinya mereka dipanggil Yang Berbahagia. Sebab kalau ikut persekutuan, Yang Berbahagia yang betul adalah untuk Datuk Tan Sri sahaja. Tapi kalau untuk UKM memang kita guna pakai profesor ni, kita panggil Yang Berbahagia lah. Kalau Profesor Madya, pegawai tidak gelaran macam saya ni adalah Yang Berusaha, dan saudara-saudari juga ni ada boleh dipanggil sebagai Yang Dihormati. Okay, next Next dia pergi mana? Okay, next. Ini sebelum majlis sebelum majlis berlangsung, perkara yang perlu diambil kira lah. Nama majlis, jenis majlis, tarikh, rasmi, tempat, masa, lantikan jawatankuasa, pihak terlibat, kertas kerja dan sebagainya lah. Next. Checklist nyatakan tarikh, akhir deadline, sekejap tugasan, merisi rasmi, surat jemputan, sediakan kad jemputan, sediakan isi kandungan buku cenderamata, kalau ada buku cenderamata lah kan. Baik, ini pun buku cenderamata ni pun ada kos. Kalau tak ada kos sangat, kita hanya buat buku cenderamata A4 lipat 2 je. Serta kertas A4 tu lipat 2. Itu maknanya buku depan cover dia, dalam pengenalan program, sebelahnya adalah atur cara, dah itu je. Kalau kita ada bajet lah. Kalau tak ada bajet juga, kita buat satu keping je, satu keping kad je. Maknanya nama program dan atur cara. Dan mungkin belakang ni adalah dalam poster program lah, poster program, atur cara. Keping tu je. Itu kalau bajet rendah sangat lah untuk buku program kita. Dan kalau kita ada bajet buat buku program betul-betul, biasanya buku program akan ada kata-kata haluan, kata-kata haluan daripada rasmi, kata haluan daripada penganjur, kata haluan daripada Naib Chancellor. So kita perlu dapatkan lah kata-kata tersebut. Dan mungkin lepas tu ada atur cara, ada maklumat program, ada jawatankuasa, ada atur cara dan sebagainya diletakkan. Dan mungkin ada juga penaja-penaja diletakkan dalam buku atur cara. Buku atur cara ni perlu ada atau tak ada, terpulang. Tak ada tak apa, ada pun tak apa. Benda ni bukan ada satu keperluan. Sekurang-kurangnya ada atur cara, itu je. Sekurang-kurangnya ada dilampirkan kepada atur cara kepada tetamu. Sebab kadang tetamu nak tengok, nak refer atur cara lah. Kadang apa yang kita bagi buku program pun buat mahal-mahal, bagi kat tetamu dia tak baca pun. Kadang ada tak ambil pun, tinggal di atas kursi tu. Satu pembaziran jugalah. Terpulang kalau ada bajet boleh buat, kalau seronok nak buat boleh buat, tapi tak ada keperluan sangat lah. Follow up kehadiran peserta, dan follow up ni mesti rajin lah Satu seorang yang rajin buat follow up. Jangan malas lah buat follow up. Siapa yang pernah buat follow up tahulah macam mana seksanya buat follow up. Call tak dapat, call ni tak dapat, call ni tak dapat, tak dapat surat lah. Kadang yang panas sekali kalau buat follow up adalah call kad jemputan hilang, kad jemputan tak boleh berjari. Itu memang kita geram je kan. Kita dah hantar lah apa semua, tapi boleh dia kata kad jemputan hilang, tak terima jemputan. So itu dah satu yang kena sabar lah dan follow up kan. Sebab daripada follow up ni lah kita akan tahu senarai kita yang hadir. Mungkin kita hantar 1000, mungkin yang ada melalui follow up kita dah hanya dapat dalam 700 orang. Itulah kita susun meja apa semua banyak tu, dan siapa VIP sebenar kita, itu kita susun tempat duduk lah. Tempahan jamuan dan susunan meja dan semua ni perlu dibuat lah. Susunan tempat duduk majlis, tag ucapan macam saya cakap tadi lah, penyediaan tag pengacara majlis. Next
Okey, kenyataan akhbar, kalau buat kenyataan akhbar kan, so kalau perlukan bantuan untuk jemputan media, kita boleh membantulah. Kita ada pegawai media di Pusat Komunikasi Korporat, kita ada pegawai media, so boleh berhubung dengan dia untuk buat panggilan media lah kan. Tugas-tugas menyambut tamu, bajet, menempah tempat majlis, persiapan fizikal, penyediaan rentam, backdrop majlis. Kalau tempat tu ada tempat gantung backdrop, boleh buat backdrop. Dan kalau tempat tu hanya ada layar, mungkin kita buat backdrop je lah kan. Dan penyediaan serantar, buletin, berita dan sebagainya, atau cara pentadbiran, penempahan kenderaan atau penginapan. Dan ada juga tetamu-tamu kita datang daripada jauh, mungkin dia akan minta penginapan, mungkin dia akan minta kenderaan, mungkin kita kena sambut dia di airport dan sebagainya, perlu juga dilihat kan. Kepada pengawal keselamatan untuk memastikan majlis berjalan lancar lah, itu biasalah kan. Next penyediaan buku cenderamata tadilah kan. Kata luar, pengenalan sejarah sepintas, bahagian tengah atau cara majlis, bahagian belakang selain jemputan, jawatankuasa dan seterusnya lah. Next design, kena tengok apa ni, spelling, typo, apa semua tu kena tengok lah. Next tab ucapan. Next, dan satu taraf hadirin, dua taraf hadirin, salutasi, isi kandungan. Next, nanti saya terangkan satu taraf hadirin. Oh tak ada, back balik. Okay, satu taraf hadirin maksudnya tak ada raja. Dua taraf hadirin ni maksudnya ada raja. So satu taraf hadirin tu maknanya ada menteri tersebut lah. So kalau ucapan pengerusi pengarah program, dia adalah cerita isi kandungannya adalah tentang program tersebut sahaja. Daripada cerita macam mana dia menganjurkan program, jawatankuasa, apa objektif, apa semua itu adalah pengarah program. Dan kalau ucapan untuk wakil universiti, dia akan cerita tentang impak program tersebut kepada pelajar. Apa dasar-dasar universiti terhadap program tersebut, apa harapan universiti terhadap program-program seperti tersebut lah kan. Dan juga untuk perasmi, biasanya dia akan lebih kepada apa dasar-dasar peringkat negara dan juga dunia kan. Apa ni, tentang isu-isu yang berlaku pada masa sekarang yang menarik perhatian, dan juga isu-isu pelajar dan juga harapan dia kepada penganjur lah kan, program tersebut. Dan untuk perasmi ni biasanya dia akan ada pegawai dia juga yang akan buat semakan lah. Boleh juga hantar kepada pegawai dia untuk buat semakan. Kalau dua taraf hadirin ni, maknanya satu ucapan adalah kepada raja, iaitu dengan alu-aluan kepada raja, junjung kasih kepada raja dan seterusnya, akan mohon izin untuk berucap kepada tetamu yang lain. Tetamu yang lain seperti yang saya cakap tadi lah, pergi balik akan kepada konteks satu taraf hadirin. So untuk pengarah program, macam saya cakap tadi, pengarah program masa yang kita beri untuk berucap lebih kurang dalam 5 minit. Untuk naik chancellor atau wakil universiti lebih kurang dalam 10 minit. Dan untuk tetamu lebih kurang dalam 15 minit. So itu masa yang biasa, yang norm kita ambil lah. Tapi masa tu very fleksibel lah. Kalau penganjur dengan naik chancellor tu mungkin 5 minit, naik chancellor 10 minit tu mungkin dipenuhi. Mungkin dia akan dipenuhi. Tapi untuk perasmi kita letak 15 minit mungkin lebih. Bila perasmi ni biasa kita panggil, kalau politician, kalau kita panggil, mereka ni, politician ni kalau dah dapat mic, dia susah nak berhenti. Ada yang sampai setengah jam bercakap. So mungkin ada yang lebih sampai 20 minit. Dan ada juga yang bertanya, bila ucapan ni boleh tak ucapan perasmian ni kepada tetamu yang sedang berucap tu kita bagi note. Dan kepada mereka yang bercakap tak nak berhenti ni, kita bagi note, kata Datuk Yang Berhormat, ucap masa dah tamat. Boleh ke? Memang tak boleh. Kalau untuk ucapan perasmian, kita tak boleh bagi note bahawa masa dah tamat ataupun Datuk bercakap terlampau lama. Tak boleh bagi note untuk perasmian. So kita kena bagi je dia bercakap sehinggalah dia habis. Tapi kalau program kita dia sebagai ahli panel atau pengucap tamu, atau dia bagi syarahan, macam saya bagi syarahan ni, you boleh bagi note kat saya bahawa masa dah tamat.
Itu je boleh bagi kat saya lah. Tapi bagi kat penceramah tu kena tengok juga. Pernah satu kes lah, kan? Tan Sri Dapida Aziz. Kenal tak Tan Sri Dapida Aziz? Kenal tak? Tak Jom kenal. kenal tak Tan Sri Dapida Aziz? Kenal kan? So Tan Sri Dapida Aziz bagi ceramah dekat hospital tentang satu topik lah. So Tan Sri Dapida Aziz ni dia banyak bagi ceramah ni. Lepas tu penganjur, kalau macam saya cakap tadi, kalau dia bagi ceramah kita boleh bagi note kan. So urus dia bagi note kat Tan Sri Dapida Aziz 5 minit sebelum program ceramah dia tu berakhir. So bila dapat je note tu dia marah. Dia tutup slide dia semua. Dia membebel selama 5 minit tu. Dia kata, you all ni ingat saya tak reti jaga masa ke? You all jemput saya untuk bagi ceramah, tahulah saya berhenti kat mana. Saya nak bagi ceramah ni, saya banyak benda saya nak sampaikan, bla 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 lah. 5 minit tu dia boleh cakap je, dan so dia tak cakap dah. Lepas tu dia kata, sekian, terima kasih. Kita tengok orang jugalah kan. So itulah kan. So saya tengok kat chat ni, saya nak tanya, ucapan yang boleh hantar tu apabila melibatkan ucapan dari jawatan besar dari KNJ ke? Jika melibatkan jawatan besar, tadi dah. Tadi dah tanya kat chat ni. Saya dah buka chat sekarang. Okay, next ya. Ketika majlis berlangsung, next. Bendera. Kalau ada keperluan boleh letak lah. Biasa kita letak 3 je lah. Biasa kita letak Malaysia, bendera UKM dan bendera negeri Selangor lah. Itu kalau 3 kita letak. Itu standard je lah. Tak perlu kita letak banyak-banyak bendera lah. Belajar bendera Malaysia, bendera UKM dan bendera Selangor. Itu kita letak lah. Dalam pengibaran menyambut tetamu kenamaan, so sambutan perlukan ada ruang yang baik dan sambut di tamu kenamaan dibawa ke bilik holding, bilik menunggu. Kalau tak ada bilik menunggu, pastikan ada ruang untuk menunggulah. Sebab kita tak pasti bila perasmi tu datang, tiba-tiba kita punya persiapan tak kuat. Teknikal ada problem. So seboleh-bolehnya kita sediakan bilik menunggu untuk menyambut ketibaran tamu ni. So bila tamu datang, kita hold dia dulu sekejap dalam 5 minit ke 10 minit. Lepas tu barulah kita jemput dia masuk. Dan 5 minit ke 10 minit tadi tu adalah masa untuk kita gunakan sebagai masa kita buat persiapan terakhir atau checklist terakhir lah. So menyambut hadirin, sama ada hadirin tu kita sambut ada pendaftaran ataupun tidak dan sebagainya lah. Dibawa masuk apa semua. Dan buku program yang kita nak berikan kepada hadirin kita letak terus atas kerusi buku program atau diberi semasa mereka tiba, semasa berdaftar. Itu tu pulang kepada kita. Dan kalau majlis tu besar sangat beribu-ribu, rasanya praktikalnya buku program terus diletakkan di kerusi. Dan kita larat kita nak ulur 1000 orang tu satu-satu kan. Kalau sikit tu boleh kita dia datang daftar, kita bagi datang. Itu kalau tu tamu yang sikit lah. Lagu kebangsaan dan negeri, ini perlu kita lihatlah. Lagu kebangsaan, lagu negaraku, lagu negeri. Kalau melibatkan raja-raja, kita pasang lagu negeri lah. Kalau melibatkan menteri-menteri, dibuat di Negeri Sembilan atau dibuat di Johor ke, tak perlu ada lagu negeri. Lagu memadai lagu kebangsaan saja. Susunan tempat duduk perlu yang betul, bilik menunggu dan bilik tamu tadi lah. Next. Pengencaraan bahasa lah, ini dari segi bahasa. Majlis penuh istiadat, bahasa istana, majlis rasmi, bahasa tu perlu adalah panggilan, sebutan, nama yang bahagia, semua panggilan hormat ni. Cenderamata, so kita kalau kat UKM ni cenderamata biasa kita sekarang dah amalkan bagi buku saja kepada tetamu. Kalau you nak bagi buah ke, nak bagi apa-apa saja cenderamata, terpulang kepada bajet. Tapi jangan bagi plak biasa-biasa tu, itu memang dah biasa sangat lah kan. So bagi buku cantik lah. Kita sebagai institusi pengajian tinggi, sebagai universiti, kalau bagi buku tu memang cantik lah. Dan kita boleh bagi coffee table yang dah boleh dapati di buku penerbit UKM. Tapi coffee table di penerbit UKM tu mahal juga. Kadang harganya 100 lebih, 200 lebih juga lah.
Jamuan macam saya cakap tadi lah, perlu disemak oleh bahagian protokol, dan jamuan tu ada buffet atau tak buffet, berhidang, so kita perlu lihat lah, dan ruang yang cantik untuk jamuan. Dan untuk VIP perlu jamuannya berhidang, dan juga menunya lebih daripada yang lain lah. Yang lain boleh kita bagi pack food apa semua. Pakaian semasa majlis kita tetapkan, saya cakap tadi lah. Next ini susunan tempat duduk lah. Next. 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 Next lagi. Next lagi. Lagi. Next lagi. Okey. Ini susunan tempat duduk bagi 4 orang. Ini bagi 4 orang lah. So kita yang nombor 1 tu dia akan ke kanan sikit lah. Ke kanan nombor 1, ke kiri adalah nombor 2. Kita akan berdiri antara betul. Kalau untuk tetamu ni, kalau susunan tempat duduk tetamu ni, saya lebih prefer kalau kita buat dalam bentuk ganjil. Bila ganjil dia akan nampak fokus tengahnya. Kalau kita buat genap macam ni, dia akan terpecah 2 lah. 2 kiri, 2 kanan. So kita untuk memastikan bahawa di mana tetamu utama akan duduk, kita akan berdiri antara 2 kiri 2 kanan ni, kita akan pergi ke kanan. So kanan tu adalah nombor 1, nombor 2 akan pergi kiri, akan pergi kanan, akan pergi kiri. Itu adalah untuk bagi genap. Next. Genap bagi dengan isteri lah. So isteri sentiasa berada di sebelah kiri suami. Isteri sentiasa berada di sebelah kiri suami. So nombor 1 adalah suami, nombor 2 adalah isteri. Itu untuk ni lah, untuk bagi 4 orang lah. So bukan nombor 3 isteri, nombor 2 tu adalah isteri. So nombor 3 tu mungkin naik chancellor, nombor 4 tu mungkin dekat. Itulah kalau ada kan. Next. Ini ganjil. Kalau saya cakap tadi kan, ganjil nampak jelas. Fokusnya adalah tengah-tengah tu, nombor 1. Kan? So nampak jelas lah. Kalau itu kalau ganjil. Kalau genap tadi macam terpecah 2 kan. So nombor ya. Kalau contoh tadi kita jemput raja dan permaisuri, lepas tu kita jemput Perdana Menteri dengan isteri dia, macam mana dia susunan kursi tu? Sebab ada 2 orang isteri dengan dia suami 2 dengan isteri 2, macam mana susunan dia? Balik ke 4 tadi. Slide 4 tadi. Okey, dia kan. Nombor 1 raja, nombor 2 isteri raja, nombor 3 Perdana Menteri, nombor 4 isteri Perdana Menteri. Mereka duduk macam tu lah. So kalau susunan ni biasa kita panggil, kalau isteri sebelah kiri semua, kita panggil susunan blok. Blok suami dan blok isteri. Mana blok 1, 3 tu blok suami. Mungkin 1 tu tuanku, 3 tu PM, 4 belah situ ada mungkin WC, 5 tu mungkin TNC, dan nombor 2 tu isteri tuanku, nombor 4 tu isteri PM, nombor 5 tu nombor sebelah 4 tu mungkin isteri WC, dan seterusnya lah. Itu ada blok suami, blok isteri. Itu boleh kita susun. Kalau situasi raja datang seorang, permaisuri tak datang, tapi kita jemput Perdana Menteri, bini dia dan naib chancellor. Tak, macam mana susunan? Kalau raja seorang, kita kena maklum. Memang awal-awal kita jemput raja berdua. Memang mesti kita jemput raja berdua. Kan? Tetapi tiba-tiba raja kata dia datang seorang. So kita kena maklum kepada PM. Ataupun mana tamu baru permaisuri tak datang. Raja perempuan tak datang. So secara automatik perasmi akan tetamu lain akan tahu, dia akan tak bawa isterinya. Oh, faham. Tapi kalau dia nak bawa juga, terpaksa kita terimalah. So maksudnya kalau dia bawa juga, kata PM nak bawa juga, walaupun tuanku datang seorang, dia nak bawa juga. So maknanya nombor 1 adalah tuanku, nombor 2 adalah PM, nombor 4 tu kita terpaksa tukar kepada isteri PM lah. Tapi bukan masalah konsep saya cakap tadi, isteri biasa berada di belah kiri suami lah. Okey.
Next Ini bagi 5 orang lah. Nombor 1 tengah-tengah, so nombor 2 kanan, nombor 3 kiri, nombor 4 kanan, kiri. Kanan kiri akan balik macam tu lah. Okay. Next So ini untuk 6 orang lah kan. Sama juga konsep macam 4 orang tadi. So mana kita boleh buat 1, 3, 5 tu ada blok suami, 2, 4, 6 tu adalah blok isteri. Kita boleh buat macam tu lah. Dan ni untuk apa ni, meja bulat. Dan biasanya meja bulat ni kita guna pakai untuk dinner malam apa semua. Tapi sekarang ada juga yang buat majlis siang tapi siap-siap dah meja bulat. Sebab tempat jamuan ada masalah. And so dia tak ada tempat jamuan, so kat tempat perasmian tu adalah perasmian, tempat perasmian tu juga adalah tempat jamuan. So dia boleh guna meja jamuan yang sama lah. Susunan dia lebih kurang sama juga, kanan kiri lah. Next ini tamu kehormat yang seorang, so kita letak dia tengah-tengah lah. Next ini bentuk-bentuk sunnah majlis, ada majlis meja panjang, meja bulat, dia gabungan lah. Ini untuk jamuan. Next biasalah yang paling dekat dengan tetamu kehormat tu, maknanya tetamu kehormat tu perasmi lah. Ialah dia yang paling utama sekali lah, yang paling dekat lah. Bila dekat tu maksudnya sebelah kanan dia. Okay, next okay, yang ni biasanya kalau untuk meja-meja nombor 1, meja 1, meja 2, meja 3 ni biasanya kita tak letak full. Kita akan letak sebab kita tak nak bagi meja 1, meja 2 ni biasanya adalah masih lagi meja VIP. Masih lagi meja VIP. So kita tak nak VIP tu dia kalau pastikan yang tak ada yang membelakangkan pentas. Itu je lah. Macam meja utama tu lah. So dia tak penuh kan. So tak adalah kalau VIP tu terpaksa paling ke belakang untuk tengok apa yang berlaku di pentas. Itu susunan lah. Kalau meja lain tak kisah, boleh penuh. Tapi untuk VIP pastikan tak penuh macam meja tetamu utama tu. Okay, next Masa dah habis kot. Itu sajalah. Sekian, terima kasih daripada saya. So saya buka kepada apa pertanyaan lah. Terima kasih Encik Saiful Nizam. Sekarang kalau ada pertanyaan daripada peserta, anda boleh bertanya di ruang chat ataupun boleh je buka mic dan tanya terus. Okay. Assalamualaikum. Salam. Okay. Nama saya Hanani. Berkenaan panggilan hormat tu, ada tak perkeliling yang dikeluarkan ataupun ada tak mana-mana sos yang kita orang boleh reach easily untuk dapatkan kepastian betul tak panggilan hormat yang digunakan tu? Maksudnya yang bahagia apa semua tu? Itu je boleh Google je. Boleh Okay. Google je, cari panggilan hormat untuk Datuk apa semua tu lah. Dia tak ada perkeliling, tapi kalau dalam buku-buku protokol, ada buku protokol ataupun susunan keutamaan, atau kalau nak cari pun gelaran susunan keutamaan. Kalau nak cari Google lah, gelaran susunan keutamaan. So dia akan bagi tahulah. So dalam buku-buku protokol ada yang bahagia, yang berhormat apa semua tu. Dan sos lagi satu lah adalah melalui pegawai-pegawai dia lah. Jangan melalui Wikipedia ataupun jangan melalui surat khabar. Okey, terima kasih. Next Okey, ada lagi ke yang ingin bertanya? Saya nak bertanya. Saya minta maaf, mungkin saya kurang jelas ke, tapi ni berkenaan dengan teks ucapan tu. Untuk teks ucapan perasmi, kalau kiranya macam Encik Saiful ada bagi tahu yang mungkin kalau pengarah dia hanya menceritakan tentang program. Kalau untuk contoh menteri ke kita panggil VIP, dia akan menceritakan dekat konteks yang lebih luas. Jadi adakah teks itu kita sendiri yang kena siapkan? Ya.
Ke semua Semua sekali? tag ucapan perlu disediakan oleh Urustia. Okey. Masih jadi kami Urustia kena ambil maklum lah konteks apa yang sesuai dengan perasmi tu. Terima kasih. Sesuai dengan perasmi dan sesuai dengan objektif program. Kalau program tu program ICT, ceritanya cerita ICT lah. Okey, baik. Terima kasih Encik Saiful. Okay. Next. Next pula. Ada soalan lagi? Ada soalan lagi ke? Kalau tak ada, saya minta satu lagi. Boleh Urustia buka website PKK tak? boleh. www.ukm/pkk. Okey, kejap ya. Yang ni ke? Okey. Yang tak salah. Okey, pergi kat home tu. Info. PKK. Home bukan kat resources. Bawah sekali. Okey. Center for Communication Guideline. Okay, tekan tu. Ini. Okey. Kami sediakan garis panduan ni. So, you boleh rujuk lah garis panduan ni. Kita akan semak dari semasa ke semasa lah. Kita tekan dia punya tu. Okey. Next Okey, ini adalah, so kita ada ni lah tajuk yang dalam ni. So, you boleh semak lah sebagai panduan ya. Ada 94 pages. So, ada juga sekejap, okey, stop. Next Ke depan. Ini. Lagi, next lagi. Next lagi. Next lagi sikit. Kita ada juga pengurusan media, audio dan sebagainya lah. Next macam mana, you boleh tengok lah, ada masa boleh tengok sebagai panduan ni. Tapi kita akan semak dari semasa ke semasa. Tapi ini yang terkini lah. Kita selalu update lah, kadang sebulan sekali kita update. Okay. Saya rasa itu saja daripada saya. Kalau tak ada soalan, saya ucapkan terima kasih lah. Kalau ada soalan lagi? Rasanya tak ada kot, Encik Saiful. Okey, sebelum kita tamatkan slot ini, kita nak ambil gambar dulu. Minta para peserta semua buka kamera lah untuk bersama-sama kita ambil gambar dengan Encik Saiful. Okay, Nas nanti cakap Okey, marilah semua dah buka kamera belum? Okey. Kita akan ambil gambar dalam masa in 3. Okey. 3, 2, 1. Sila senyum.